أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayahnya dapat bersama kita berkumpul pada malam ini menggunakan salat fardhu maghrib berjemaah, dan kemudian sama-sama kita beriktikaf dalam rumah Allah, bersama kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah kurniakan kepada kita nikmat paling besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur juga kepada Allah, kita dipanjangkan umur, kita diberikan kesihatan, dapat kita datang ke rumah Allah, dapat kita berjumpa semula setelah hampir lebih 4 bulan. Lebih 4 bulan saya tak datang masjid ni disebabkan PKP. Alhamdulillah, walaupun pun insyaAllah itu semua adalah rahmat, kasih sayang Allah, ujian daripada Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Alhamdulillah. Jadi tanpa panjangkan kalam, insyaAllah kita akan sambung kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai pada satu tajuk, kelebihan salat berjemaah. Kelebihan salat berjemaah. Kalau kita sebut tentang salat berjemaah ni, lagi-lagi pada waktu PKP hari itu, kita tak dapat nak datang ke masjid, tak dapat nak datang ke surau untuk salat berjemaah di masjid yang di surau, tak dapat nak salat jemaah. Setelah berpuluh-puluh tahun kita hidup tak pernah tinggal salat jemaah, tahun ni kali pertama. Kita kena ingat tarikh tu, 20 hari bulan 3. First time kita tinggal salat Jumaat. First time salat Jumaat ditinggalkan. Nanti kita akan masuk juga bab berkenaan dengan salat Jumaat. InsyaAllah ini kita akan uraikan, kongsikan berkenaan dengan kelebihan salat berjemaah. Apakah dia kelebihan salat berjemaah? Dan dalam kitab ni ada beberapa hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, kelebihan salat berjemaah. Hadis yang pertama, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat berjemaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 kali ganda darjat, iaitu 27 kali kelebihan dan juga kedudukan.
Itu satu kelebihan solat berjemaah. Yang mana biasa kita dengar hadis ni 27 kali ganda darjah jika kita solat berjemaah. Tak kira sama ada solat di rumah ataupun solat di masjid. Solat berjemaah sekurang-kurangnya 2 orang cukup untuk mendapat pahala 27 darjah. Waktu PKP kita solat di rumah tetap dapat 27 darjah. Dengan syarat mesti ada imam, ada makmum. 2 orang pun dah cukup 27 darjah. Cuma berbezalah kalau kita solat di masjid, lainlah cerita dia. Solat di masjid ada pahala-pahala tambahan. Nanti saya akan sebut apa dia pahala tambahan. Solat di rumah 27, solat di masjid 27. Cuma solat di masjid ada pahala-pahala sampingannya. Maksudnya kalau solat di masjid lebih baik. Walaupun solat di rumah pun solat berjemaah, tapi solat di masjid lebih dianjurkan, lebih afdal. Nanti kita akan sebutkan beberapa ganjarannya. Hadis seterusnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Rasulullah SAW telah bersabda, salat seorang lelaki di dalam jemaah akan digandakan pahalanya berbanding solatnya secara sendirian di rumahnya dan di pasar sebanyak 25 kali ganda. Dalam hadis ni pula Nabi sebut ganjaran bagi solat berjemaah 25. Tadi saya sebut 27. Yang ini saya sebut 25. Mana satu yang betul ni? Nampak macam ada perbezaan. Jadi ulama-ulama hadis dia membincangkan tentang hadis-hadis ini. Jadi kita dapat simpulkan bahawasanya ganjaran pahala sama ada 25 ke, 27 ke, 26 ke, 29 ke, itu bergantung kepada kesempurnaan solat seseorang. Pahala itu bergantung kepada kesempurnaan solat seseorang. Kalau solatnya baik, maka dia dapat markah lebih. Kalau solatnya kurang khusyuk, maka markah dia kurang sikit, tapi tetap dapat pahala berjemaah. Sekurang-kurangnya dia dapat lebih daripada satu. Kalau solat seorang-seorang, kokoh RM1. Itu belum tentu khusyuk lagi tu. Mungkin kurang jadi 50 sen, mungkin kurang. Itu kalau solat seorang-seorang. Kalau solat berjemaah, paling kurang pun 25 ataupun 27. Kadang-kadang kalau dia solat depan, saf depan, dapat markah lebih sikit. Kalau dia solat khusyuk, dia dapat markah lebih sikit. Solat dia banyak lalai, dia kurang sikit markah dia. Jadi kita tak tahu berapa markah sebenarnya kita dapat. Jadi yang dianjurkan kat sini apa? Datang je solat jemaah. Tak perlu nak kira-kira berapa aku dapat. Tak perlu tanya, kau sebelah dapat berapa? Tak payah tanya. Tak akan tahu punya. Kadang-kadang imam pun dapat kurang daripada yang belakang. Jangan ingat imam dapat lebih, tak semestinya. Kadang-kadang imam boleh ikut juga. Mungkin imam tadi, imam mana ni? Belum tentu. Kadang-kadang imam dapat 20 je. Cek-cek yang belakang tadi 27. Imam pun marah, asal kau dapat lebih? Aku imam ke depan, aku dapat kurang. Kau dapat lebih apa? Yang datang awal dapat lebih, yang datang lambat dapat kurang sikit. Itulah dia, keadilan Allah. Tapi yang lebih hal, dia dapat juga markah pahala solat berjemaah. Jangan nak bergaduh. Ustaz 25 ke 27, 25 ke 27. Tak kira lah berapa pun. Yang penting datang solat berjemaah. Itu hadis. Saya sambung hadis tu. Kemudian Nabi bersabda, wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa salat. Perkara sedemikian boleh diraih apabila dia berwuduk lalu mengelokkan wuduknya. Kemudian dia keluar ke masjid hanya untuk mengerjakan salat. Seterusnya dia kata apa? Nabi nak anjurkan kepada kita supaya sebelum pergi masjid datang wuduk dulu. Seperti mana yang kita anjurkan sekarang ni waktu PKP ni. Datang masjid,
ambil wuduk di rumah baru datang masjid. Itu sunnah Nabi. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sebelum datang masjid, wuduk dulu di rumah baru datang masjid. Kerana itu antara anjuran yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu juga salah satu cara nak dapat makan lebih. Makan lebih, nak dapat makan lebih, ambil wuduk dekat rumah baru datang masjid. Itu salah satu cara dia. Sebab Nabi sebut wazalika, jika begitu boleh diraih dengan wuduk dan elokkan wuduk dia. Wuduk betul-betul baru datang ke masjid. Dan tujuan datang ke masjid hanyalah untuk mengerjakan solat ataupun beribadah kepada Allah. Bukan dia ambil wuduk, datang masjid, tujuan apa? Untuk mencuri mendapur masjid. Itu tak dapat. Dia datang masjid, tapi tujuannya apa? Untuk mencuri, tak dapat. Tujuan dia mestilah untuk beribadah kepada Allah. Barulah dia dapat pahala 25. Kemudian Nabi sambung, lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatan wa huttat anhu biha khati'atun. Dan tidaklah dia berjalan selangkah ketika menuju ke masjid, melainkan ditinggikan satu darajat baginya dan diampunkan satu dosanya melalui langkah tersebut. Maka dirahmati Allah, setiap langkah yang kita langkah ke masjid ini, setiap langkah itu akan diberikan pengampunan dosa-dosa kecil dan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang tak dapat solat di rumah. Antara salah satunya. Pahala ni dapat hanya jika kita pergi masjidnya. Solat di rumah tak dapat pahala ni. Tak dapat pengampunan dosa oleh Allah dan tak dapat juga diangkat darjat oleh Allah. Tak ada. Tidak dapat jika kita solat berjemaah di rumah. Ini kelebihan pergi masjid. Diampunkan dosa oleh Allah setiap langkah itu dan diangkat darjat oleh Allah. Jadi para ulama tu bila dia dengar hadis ni pun dibincangkan bagaimana hukumnya, yang mana lebih afdal, pergi masjid jalan kaki ke pergi masjid naik kenderaan. Yang ini pun dibincangkan. Jadi bila kita baca banyak-banyak hadis, antara salah satu hadis ni dan juga beberapa hadis yang lain, jadi ulama menyimpulkan bahawasanya antaranya menurut pendapat Imam An-Nawawi sendiri menyatakan kelebihan berjalan kaki menuju ke masjid dengan menyatakan bahawa ia akan menghapuskan dosa kecil seorang dan mengangkat darjat di sisi Allah. Imam Nawawi berpendapat jalan kaki lagi bagus. Jalan kaki lagi bagus. Tapi bagi orang dekat-dekat boleh tak? Macam saya dari Taman Intan, jalan kaki pukul 10 baru sampai. Tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan depan rumah-rumah dekat-dekat ni saja nak exercise, jalan kaki lagi bagus. Jalan kaki lagi bagus. Datang awal lah maksudnya. Jalan kaki. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi. Kerana ada satu hadis diceritakan dalam hadis itu, ada seorang lelaki ni, dia ni duduk jauh daripada Masjid Nabawi. Dia duduk jauh daripada Masjid Nabawi. Cuma kat rumah dia kebanyakan sahabat Nabi duduk rumah sebelah-sebelahnya. Tapi seorang sahabat ni duduk jauh, lebih jauh berbanding rumah-rumah sahabat yang lain daripada Masjid Nabawi. Tapi dia ni walaupun duduk jauh tak pernah tinggal solat Jumaat. Walaupun dia duduk jauh. Jadi ada seorang sahabat ni datang jumpa lelaki yang duduk jauh ni. Maka dia tanya, "Hai kawan, kamu ni jauh-jauh jalan kaki, belilah kereta." Beli betul. Belilah kereta seorang, seekor. Cepat sikit sampai. Lelaki dia kata apa, "Wahai sahabatku, bukankah Nabi sebut jika satu langkah itu dihapuskan dosa, dia angkat darjat. Yang itu lebih bagus." Dia tak nak beli unta, semata-mata nak jalan kaki pergi masjid. Ada juga cadangan sahabat kata, "Wahai sahabat, buatlah rumah sebelah masjid. Senang sikit nak pergi masjid." Pun jawapannya sama, tak nak, aku nak dapat langkah yang lebih. Setiap langkah aku akan diampunkan dosa, diangkat darjat oleh Allah. Maka Nabi pun SAW berkata apa? Semoga Allah memberikan kepada kamu kesemua perkara tersebut. Nabi tak larang, Nabi tak marah. Nabi anjurkan, tak apa, kau nak jalan kaki tu pulang pada kau. Kau tak nak
naik unta tu pulang, nak duduk jauh tu pulang. Yang tu lagi bagus. Nabi tak marah dia pun. Tuan yang dirahmati Allah. Jadi Imam An-Nawawi dia memberi pendapat jalan kaki lebih bagus. Tuan yang dirahmati Allah. Tapi kalau rasa tak larat, sakit lutut, gawat, naik kereta lah. Datang naik kereta, naik motor, tak ada masalah pun. Cuma kalau ada kudrat, jalan kaki. Itu lebih banyak bahagian insya-Allah. Kemudian hadis itu disambung lagi, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, bila seorang itu dah datang masjid mengerjakan salat, maka para malaikat pun sentiasa berselawat ke atasnya selama mana dia masih berada di tempat salatnya dan tidak berhadas. Yang ini salah satu lagi kelebihan datang masjid. Bila kita datang masjid sekarang ni, para malaikat sedang mendoakan tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Apa doa malaikat itu? Dalam hadis sebut, Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma tub alaih. 3 doa. Bukan senang nak dapat doa malaikat ni. Yang ini tak dapat kalau kita solat berjemaah di rumah. Tapi kalau solat berjemaah di masjid, dapat. Para malaikat mendoakan, Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau rahmatilah dia. Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau ampunilah dia. Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau terimalah taubat dia. Sepanjang dia duduk dalam masjid. Duduk je, tak perlu solat pun. Duduk saja pun dah ada malaikat doakan. Tuan yang dirahmati Allah. Dan malaikat bukan doa sekali, banyak kali dia doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Sampai tuan-tuan balik sekejap lagi. Waktu sekarang ni malaikat sedang mendoakan kita semua. Pahala ni tidak akan didapat jika kita solat di rumah. Tuan yang dirahmati Allah. Jadi selagi mana kita berada di dalam masjid, selagi itu para malaikat akan berdoa dan kita semua. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubat dia. 3 doa. Dan Nabi sambung, wala yazalu ahadukum fi salatin mantazara salat. Dan seseorang daripada kalangan kalian akan dikira berada di dalam pahala solat selagi mana dia menunggu untuk mengerjakan solat. Yang ini satu lagi kelebihan. Kalau tuan duduk saja, dikira macam pahala solat. Duduk ni sama macam pahala tuan-tuan mengerjakan solat, walaupun tuan-tuan sedang duduk sekarang ni dalam masjid. Banyak pahala Allah bagi jika kita datang ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah. Satu pahala dia apa? Digandakan 25 pahala. Lagi apa? Allah ampunkan dosa. Allah angkat darjat. Malaikat doakan. Kita dapat pahala solat walaupun kita duduk. 5. Yang ini baru sehari. Kalau 20 tahun, 50 tahun, Masya Allah. Sebab tu kita sangat-sangat menggalakkan untuk datang ke masjid menunaikan solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cuma timbullah beberapa perkara yang ialah beberapa bulan ni kan kita tak dapat pergi masjid. Tak dapat pergi ke masjid, tak dapat pergi surau. Yang boleh datang pun imam, bilal dan siap 3 orang. Itulah 3 orang. Ataupun kadang lebih sikit 5 orang, 7 orang. Itu saja. AJK sahaja boleh datang. Selain benda itu tak boleh. Jadi kita pun rasa sedih. Kenapa aku tak boleh datang? Aku pun nak juga diampunkan dosa oleh Allah, nak diangkat darjat oleh Allah, nak dapat doa malaikat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Dalam bab begitu, jika seseorang melazimi solat berjemaah di masjid, contoh keadaan sekarang ni, sebelum PKP hari itu, kita memang dah biasa pergi masjid. Tiap-tiap hari kita pergi. Dan di tempoh PKP, tak dapat pergi masjid. Disebabkan keuzuran. Maka bila kita solat di rumah pun, sama pahalanya sama kita pergi ke masjid. Yang ini rahmat daripada Allah. Bukan senang nak dapat ni.
Dengan syarat apa? Kita melazimi pergi ke masjid. Lazimi pergi ke masjid. Tapi ada orang, dia tak pergi masjid pun. Waktu PKP dia bising. Kenapa masjid tutup? Kenapa masjid tutup? Kenapa tak boleh pergi solat Jumaat? Waktu PKP, sebelum PKP dia tak pergi masjid pun. Tapi dia bising waktu PKP. Sekarang tak boleh pergi masjid, muka dia pun tak nampak. Ada orang macam tu. Baru-baru ni solat raya lah. Contohnya solat raya baru ni. Solat raya kan ramai, biasanya ramai. Jadi adalah kota lah, kapasiti. Jadi disebabkan dia lambat, dia tak dapat masuk. Dia marah nak AJK masjid. Dia pergi marah AJK masjid, dia tak dapat masuk masjid. Padahal dia datang lambat semua. Dia nak datang solat, datang awal. Dia pergi datang lambat. Solat raya, Aidil Adha ni. Tak dapat masuk sebabkan kapasiti dah penuh. Tak ada bawa sejadah, tak pakai mask semua dia tak buat. Jadi disebabkan dia tak dapat masuk, dia balik, dia buat status Facebook, dia marah-marah. Dia marah-marah. Padahal sebelum tu dia tak pernah pergi masjid pun. Sahaja dia nak buat ni, nak buat panas naik. Tuan dan rahmat Allah. Solat dia nak tahap, solat sunat dia. Solat Jumaat dia tak bising pun. Solat Jumaat tu yang wajib, dia tak bising pun. Dia tak pergi pula solat Jumaat. Sedangkan solat Jumaat tu yang wajib. Tapi kalau sekarang ni kita lihat selingan sikit lah. Solat Jumaat sekarang ni, kita lihat banyak orang yang sudah melupakan solat Jumaat. Tak ramai lah, tapi kebanyakannya. Yang saya nampak ramai yang mendahulukan urusan dunia berbanding solat Jumaat. Sebelum kita PKP dulu, kita utamakan solat Jumaat. Kalau ada kerja, kita balik rumah, kita pergi masjid sebab nak solat Jumaat. Tapi sekarang bila dah PKP ni, kita utamakan kerja pula berbanding solat Jumaat. Ini tak boleh lah tuan-tuan. Solat Jumaat ni wajib. Walaupun kita ada kapasiti dalam setiap masjid, tapi usaha tu kita kena datang dulu. Datang dulu masjid. Boleh masuk, tak boleh masuk, belakang cerita. Datang dulu. Kena halau, tak apa, balik. Ini datang pun tak. Datang pun tak. Tengok TV siap-siap lah. Isteri tanya, kenapa tak kisah Jumaat? Dah penuh dah masjid tu. Padahal kosong dia belakang. Dia terlalu meremehkan solat Jumaat sekarang. Terlalu meremehkan. Ada satu khutbah menarik daripada Jabat Agama Negeri Sembilan sendiri. Pada bulan Julai kalau tak silap saya, khutbah tu dia ada nyatakan pendaftaran online untuk Negeri Sembilan 16,000 orang yang telah diluluskan. Waktu tu minggu tersebut 16,000 orang dah diluluskan. Bila dah lulus, maksudnya wajib lah bagi dia datang. Hukumnya wajib bagi dia datang bila dah lulus. Tapi yang datang pada minggu itu hanya 8,000 saja. Tak sampai separuh yang datang masjid solat Jumaat. Dah daftar, dah lulus, tak datang. Yang inilah yang Nabi sebut meringankan solat Jumaat. Meremeh-remehkan solat Jumaat. Nabi sebut barang siapa yang tak datang solat Jumaat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, tak ada penguzuran pun, memang sahaja dia tak datang, maka Allah akan patrikan hatinya. Hatinya jadi keras. Tuan dan rahmat Allah 3 kali je dengan sengaja. Sebab tu saya sangat menggalakkan, walaupun kita ada kapasiti, datang dulu masjid. Datang dulu masjid. Kebanyakannya ada yang kosong lagi sebenarnya. Ada yang kosong di belakang, datang masjid dulu. Kena halau, tak kena halau tu belakang cerita. Yang penting usaha untuk datang ke masjid. Tuan dan rahmat Allah, itu sekadar selingan dan peringatan sahaja. Jadi sama-sama kita ingatkan kepada anak dan cucu kita, jangan kita remehkan solat Jumaat. Sebab Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bila diseru pada kamu hari Jumaat untuk menunaikan solat, maka bersegeralah kamu untuk menunaikan solat. Tinggalkan jual beli, tinggalkan semua pekerjaan kamu. Solat Jumaat dulu, baru pergi tempat lain. Utamakan solat Jumaat, baru buat kerja lain. Tapi orang sekarang diutamakan kerja lain berbanding solat Jumaat. Yang ini masalah.
Mungkin sebab dah lama tak pergi pun, dia rasa tak apalah, dah lama dah tak pergi, relax je dia. Tuan yang dirahmati Allah. Jadi itu di antara kita balik semula pada hadis, antara kelebihan-kelebihan datang ke masjid. Antara kelebihan-kelebihan datang ke masjid. Ada lagi beberapa kelebihan datang ke masjid. Lagi apa dalam hadis yang lain disebut, dalam kitab ni tak ada. Tapi daripada kitab yang lain, mendapat naungan arash pada hari kiamat. Jadi biasa kita dengar 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat, iaitu salah satunya golongan yang rajin, hatinya tertarik dengan masjid. Hatinya sentiasa tertarik dengan masjid. Golongan ini akan mendapat naungan arash pada hari kiamat di padang mahsyar kelak. Satu kelebihan. Kelebihan yang kedua, Allah akan menjamin hidupnya. Orang yang rajin pergi masjid, Allah akan jamin hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang berada dalam jaminan Allah. 3 orang yang akan berada dalam jaminan Allah. Yang pertama, jika dia hidup, dia akan diberikan rezeki dan kecukupan. Ini jaminan Allah ni bagi orang yang rajin pergi masjid. Rezekinya cukup, rezekinya baik. Dan jika dia mati, dia akan masuk dalam syurga. 3 orang ni akan dicukupkan rezekinya, akan diberi segala yang baik dalam dunia. Dan bila dia mati, dia akan dapat syurga Allah. Siapakah dia golongannya? Salah satunya adalah golongan yang datang ke rumah Allah. Golongan yang rajin pergi ke solat di rumah Allah. 1. Golongan yang berjihad pada jalan Allah. 2. Dan golongan yang sentiasa, sesiapa yang masuk ke rumah sambil mengucapkan salam. Masuk ke rumah sambil mengucapkan salam. 3 golongan ni adalah golongan yang mendapat jaminan Allah. Salah satunya orang yang rajin pergi salat berjemaah di masjid. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Lagi apa? Barang siapa yang rajin pergi masjid, Allah akan sediakan dia rumah di syurga. Siapa yang rajin pergi masjid, Allah sediakan rumah di syurga. Dalam satu hadis Nabi sebut, sesiapa yang keluar pada waktu pagi dan petang ke masjid, maka Allah akan menyediakan baginya sebuah rumah di syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pagi kita pergi masjid semua, tengah hari kita pergi masjid, petang masjid, malam masjid, Allah akan sediakan rumah baginya di syurga. Rumah bukan rumah calang-calang, bukan rumah teres satu tingkat. Ini rumah banglo lah. Rumah banglo, istana tuan-tuan, di syurga bagi mereka yang rajin datang ke masjid. Dalam hadis yang lain, setiap langkah diganjari 10 pahala. Setiap langkah kita pergi ke masjid diganjarkan dengan kelebihan 10 pahala. Jika seseorang bersuci di rumahnya lalu dia melangkah ke masjid untuk menunggu salat, maka 2 malaikat akan menulis baginya bagi setiap langkah 10 kebaikan. Setiap langkah 10 langkah. Kiralah daripada rumah sampai ke masjid berapa langkah, kalau rajin kira. Sekarang pun ada banyak apps di handphone, kira je 1000 langkah, darab 10, 10,000. 10,000 kebaikan, tuan-tuan nampak. Tuan-tuan akan rahmati Allah. Sebab tu Imam Nawawi kata, lebih baik jalan kaki banding naik kereta. Tapi boleh dia datang naik kereta, tak ada masalah pun. Iaitu hadis berkenaan dengan kelebihan solat berjemaah di masjid. Yang mana lebih afdal, solat berjemaah di masjid lebih baik berbanding solat berjemaah di rumah. Solat berjemaah di masjid lebih baik berbanding solat berjemaah di rumah kerana ada kelebihan-kelebihan yang lain. Hadis seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, faqala ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid." Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu fa yusalliya fi baitihi, farakhasa lahu. Falamma walla da'ahu faqala, "Hal tasma'u nida'a bis-salah?" Qala na'am. Qala fa'ajib. Ada seorang lelaki ni, dia datang kepada Nabi SAW. Dia tanya, "Ya Rasulullah, aku ni buta." Seorang lelaki ni dia buta. Dia datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, saya ni buta. Saya ni tak ada orang untuk bawa saya pergi ke masjid. Tak ada kawan, tak ada teman untuk bawa saya pergi ke masjid. Tak ada penunjuk jalan." Jadi dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum saya tak datang ke masjid?"
buta pula tu, maka Nabi kata, untuk kau ada keringanan, tak ada masalah. Untuk kamu, sebab kamu buta, ada keuzuran, tak ada masalah. Maka si buta ni pun pergi. Tak jauh daripada itu, Nabi panggil balik. Wahai sahabat, di sini Nabi tanya, hal tasmi'an nida bis salat? Wahai sahabat, kau dengar azan tak? Daripada rumah, dengar azan tak? Maka lelaki dia berkata, dengar. Lelaki dia kata, buta dia kata, saya dengar ya Rasulullah. Maka Nabi kata, bila kamu dengar azan, wajib kamu datang, walaupun buta. Maka dia dirahmati Allah. Nabi kata pada si buta ni, kau dengar azan tak? Dengar. Kalau kau dah dengar, walaupun buta, datang masjid, jawab azan kau. Masya Allah. Jadi hadis ni pun ulama bincang juga lah. Zaman sekarang ni, kita azan dengan mikrofon, boleh speaker besar-besar. Jadi ada ulama hadis mengatakan bahawasanya dengar azan tu maksudnya macam mana? Dengar hanya menggunakan suara. Zaman dulu tak ada mic. Jadi kalau Bilal azan dekat sini tak guna mic, dekat rumah dia boleh dengar. Maksudnya dia wajib datang. Tapi kalau menggunakan pembesar suara, yang itu tidak diwajibkan untuk datang. Betul kan? Saya tak lebih sangat datang saja. Tuan yang dirahmati Allah. Jadi ulama hadis kata, bukanlah azan guna mic, tapi azan guna biasa saja. Kalau kita rumah boleh dengar dengan biasa, tak guna mic, maka wajib datang sambut seorang muazzin. Jadi telik sikit apa hukum datang solat berjemaah ni. Dalam mazhab Syafi'i sendiri berbeza 3 pendapat. Beza 3 pendapat. Ada yang kata fardu ain. Ada pendapat di kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Pendapat yang pertama mengatakan fardu ain datang ke masjid untuk solat berjemaah. Dalil dia apa? Ada satu hadis Nabi sebut, dipendekkan cerita, diringkaskan dalam hadis tersebut, Nabi nak bakar orang yang tak datang solat berjemaah. Nabi nak bakar rumah orang yang tak datang solat berjemaah. Jadi ulama ni dia kata, berdasarkan dalil itu, maka solat berjemaah adalah fardu ain, wajib bagi semua orang. Dalilnya itu. Maka ada dirahmati Allah. Pertama. Yang kedua, sunat muakkad. Sunat yang ditutup.